Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT. Syukur kepada Allah SWT di kesempatan kita pada malam yang penuh keberkatan ini, malam yang penuh kemuliaan ini, malam memperingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan para hadirin sekalian, kita sangat bertuah pada malam ini, sangat beruntung pada malam ini. Tuan-tuan yang dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini, dan juga yang dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini para as-salihin, khususnya guru besar kita Al-Habib Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumay hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah pelihara beliau, Allah memberikan kesihatan yang sempurna kepada beliau, agar beliau boleh berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW sehingga ke akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT juga beliau datang, walaupun bukan tujuan untuk mengadakan majlis seumpama ini, tetapi datang tujuan untuk perubatan beliau, tetapi di atas keudhuran beliau hanya menerima jemputan kita untuk mengadakan satu majlis peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana hanya diadakan di sini sahaja. Amat bertuahlah dan beruntunglah tuan-tuan yang bersama dalam majlis yang mulia ini, dan kita akan bawa pulang dengan rahmat, keampunan, keberkatan daripada Allah yang mencurah-curah pada malam yang mulia ini. Tuan-tuan para hadirin sekalian, juga dan Allah Ta'ala balaskan kebaikan kepada tuan-tuan di atas pengorbanan masa, kesibukan, harta benda, perjalanan yang jauh untuk datang ke majlis ini. Sebelum saya teruskan majlis ini, saya minta kepada semua hadirin, tolong kita hormat kepada guru besar kita, dan kita minta agar tuan-tuan juga hormat kepada majlis kita pada malam ini, agar tidak mengambil gambar Habib khususnya pada malam ini, kerana itu permintaan sendiri daripada Habib agar kita tidak sebar-sebarkan gambar beliau, dan kalau boleh janganlah kita ambil gambar beliau. Memadai kalau kita nak ambil dalam internet pun dah cukup banyak, tetapi janganlah kita ambil lagi dan menyebar-nyebarkan khususnya melalui media-media sosial dan sebagainya. Jadi kita harap sangat kepada tuan-tuan hadirin muslimin muslimat agar tolong menghormati permintaan beliau, dan agar majlis kita berjalan begitu lancar dan baik, agar kita tidak mengambil gambar dan menyebar-nyebarkannya. Para hadirin sekalian, dan kalau yang telah ambil pun tolong jangan sebarkan dalam media-media sosial. Kita tak galakkan tuan-tuan untuk sebar-sebarkan. Jadi kita harap tuan-tuan dapat memberi kerjasama, dan agar penghormatan kita pada guru kita agar lebih, dan rahmat Allah, keberkatan Allah agar lebih lagi kepada kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian, dan malam ini kita akan terus memberi ruang seluasnya kepada Al-Habib untuk menyampaikan muhadarah beliau atau penceramah beliau berkaitan khususnya dengan peristiwa yang mulia pada malam ini, Al-Isra wal Mi'raj. Dan sebelum itu kita mulakan dengan bacaan qasidah, insya-Allah, dan ceramah Habib, dan di akhirnya juga dengan qasidah, insya-Allah. Dan penghujungnya nanti juga kita minta agar tuan-tuan janganlah bersesak-sesak nak bersalaman dengan Habib, kerana kita faham bahawa Habib juga keudhuran, kesihatan beliau tidak mengizinkan untuk bersalaman dengan semua yang hadir. Jadi kita harap tuan-tuan, penghormatan tuan-tuan dengan tidak merebut-rebut untuk bersalaman, itu satu penghormatan kepada Habib sendiri. Jadi mudah-mudahan kita dapat beri kerjasama, insya-Allah. Jadi tanpa melewatkan masa, untuk kita teruskan dengan bacaan qasidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad jama'a al-asrar wal amra kullahu Muhammadun al-mab'uth lil khalqi rahmati
صدور العارفين الأئمة أتاه أمين الله بالوحي في حراء وكان به في حال نسك وخلوة فقال له اقرأ قال لست فغطه وأرسله حتى الثلاث فتمت وفي طي هذا رب سر محجب له يهتدي أهل القلوب المنيرة وكان به الإسراء من خير مسجد إلى المسجد الأقصى إلى الجذروة من المستوى والقاب قوسين قربه من الله أو أدنى وخص برؤيته وأوحى الذي أوحى إليه إلهه علوما وأسرارا وكم من لطيفة وشاهد جنات ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهلا نبوة وصلى وصلوا خلفه فإذا هو المقدم والرسول للرياسة حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو بهاء وهيبة له الدعوة العظمى له الرتب العلا له الملة الغراء وخير محجتي له الخلق والخلق العظيم كلاهما له الحكم والسيف المليء بسطوته وقد قارن المحمود اسم محمد مع اسمه في ذكر فاز برفعته وآيات حب الله منها اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة ومن
يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله ويغمتي ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي وفي يدي فيا نفحات الله ويا عطفاته ويا جذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات الله ويا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحولي عقد كل ملمتي ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحل تلقاك مدتي بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعنا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبيلنا مذعنين لأمره سمعنا طعنا عنه دعوى بصيرتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وعم الوصول والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك
الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمته اللهم صل وسلم وبارك عليه. InsyaAllah terus tidak ada yang bagi roh kepada sebelum kita mulakan ceramah daripada Habib, ada satu pengumuman iklan di mana seorang budak 5 tahun baju Melayu biru muda hilang ibu bapa, dan budak tersebut ada di belakang tempat muazzin, tempat azan di ruang depan. Dia datang minta warisnya untuk datang ke depan. Dan sekarang kita terus mulakan dengan muhadarah daripada Habib. Fadhil. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah wal islam wa an ja'alana min ummati khairil anam sayyidina Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'ala an-nasi yakuna rasulun 'alaikum shahida. Kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yani ikhtiyar wa 'udulan تكون شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا. وارد الشهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى يا الذين استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فالأمة المحمدية هم الذين استجابوا بدعوة الله سبحانه وتعالى فآمنوا بنبي الله موسى الكريم وآمنوا بنبي الله عيسى المسيح وآمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ففازوا بالأجر العظيم والعطاء الجزيل ونالوا سعادة الدنيا والآخرة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah dan juga memberikan kepada kita agama Islam dan memutuskan untuk kita Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya dan demikian kami menjadikan kamu semua ummatan wasatan, umat yang tengah yang menjadi saksi kepada umat-umat sebelum kamu, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi ke atas kamu. Dijadikan umat ini umat yang tengah, umat yang adil, umat yang baik dan umat yang benar. Disebabkan oleh karena umat inilah yang merespon akan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, seperti mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Responlah dengan segera akan seruan Allah dan juga Rasulnya bila mana menyeru kepada kamu untuk memberikan kepada kamu kehidupan yang sebenar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang cepat di dalam merespon akan seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Nabi Musa yang diutus oleh Allah juga. Mereka beriman kepada Nabi Isa yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan mereka juga yang beriman kepada Nabi termulia, Nabi penutup kepada seluruh para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka adalah meraih kejayaan yang sebenar dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dijadikan umat yang wasat atau umat yang terbaik. Amal Yahud karena amanah binabiyyin Nabi Allah Musa alaihissalam, falamma ba'atha Allah ta'ala ilaihim Nabi Allah Isa alaihissalam kafaru bi risalatihi wattahamuhu وهم بتهمة فظيعة زعموا أنه ولد زنا
وأن مريم عليه السلام زانية، فأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، فنجى الله تعالى من مكرهم ومن شرهم. قال الله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ثم زادوا كفرا وضلالا وبغيا بجحدهم وبتكذيب رسالة خاتم الأنبياء المرسلين، فبطل أجرهم وعملهم وباءوا بغضب الله تعالى وسخطه. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين النصارى لأنهم ضلوا عن طريق الهدى، فآمنوا بنبي عيسى عليه السلام على أنه هو رب العالمين، على أنه هو الله رب العالمين، تجسد في صورة بشر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم جحدوا بعد ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته، فبطل أجرهم وسعيهم، وصارت الرحمة على مخصوصة، الرحمة الله وسعت كل شيء، مخصوصة بهذه الأمة المحمدية. Mereka kaum Yahudi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa, mereka kufur akan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan mentuhmahkan dengan tuhmahan yang mengaibkan, menuduh kepada ibu Nabi Isa Siti Maryam melakukan perbuatan zina. Maka mereka kaum Yahudi berusaha untuk membunuh kepada Nabi Isa dan ingin meletakkan di dalam salib, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang sikap mereka kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan juga kepada Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan dengan kekufuran mereka kaum Yahudi itu, yakni akan kenabian Nabi Isa, dan telah menuduh kepada Siti Maryam buhtanan, satu tuduhan, satu tuduhan yang palsu, yaitu tuduhan zina. Demikian dikatakan oleh Allah, mereka itu kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka mereka juga lagi bertambah sesat. Sudahlah kufur dengan Nabi Isa, lebih dari itu kufur kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kaum Yahudi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam Al-Qur'anul Karim mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang dimurkai dalam firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang, jangan kau beri tunjuk kepada kami kepada jalan, dan tunjukkan kami jalan-jalan orang-orang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murka kepada mereka, yaitu kaum Yahudi. Adapun Kristen termasuk daripada golongan orang-orang ad-dallin yang sesat, disebabkan oleh karena mereka beriman kepada Nabi Isa, akan tetapi keimanan mereka kepada Nabi Isa adalah mengakuinya atau meyakininya sebagai Tuhan, yang mana ada unsur ketuhanan kepada Nabi Isa. Maka dengan demikian keyakinan mereka itu adalah sesat, dan mereka adalah digolongkan dalam golongan ad-dallin atau orang-orang yang sesat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya telah kufur mereka orang-orang yang telah menjadikan bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Isa kepada anak Maryam. Maka dengan demikian kita mendapati kesesatan umat-umat yang terdahulu ke atas nabi-nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjadikan umat ini umat yang terpilih, umat yang mulia, karena beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala rahmati wasi'at kulla shay. فاستحقوا الذين يتقون ويؤتون الزكاة. لما نزلت هذه الآية حتى إبليس اللعين طمع في رحمة الله تعالى وقال أنا من جملة الشيء، رحمتي وسعت كل شيء، أنا شيء من الأشياء في نصيب من هذه الرحمة. ولهذا لما شق صدره صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية فأخرجوا قلبه وأخرجوا منه حالة
علامة سوداء ولا هذا حظ الشيطان منك، يعني حظ الشيطان من الرحمة. لولا ذلك لنالت رحمة الإسلام إبليس بعيد، لكن أخرجه الله تعالى حتى يئس وأبلغ من رحمة الله تعالى، وطمع اليهود والنصارى في هذه الرحمة. فاكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة، قال ابن النصارى نحن نتقي الله نؤتي الزكاة. فأنزل الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوب عندهم بالتوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحلهم بالطيبات يحرم عليهم، فعيسوا كلهم. فصارت الرحمة التي وسعت كل شيء مخصوصا بهذه الأمة المحمدية. فالحمد لله تعالى الذي خصنا بهذه النعمة العظيمة وبكوننا من أمته صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمة المتابعة. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku itu merangkumi kepada segala sesuatu. Disebutkan dalam ayat ini kalau rahmat Allah amat luas sehingga segala yang bernilai walaupun sekedar sesuatu adalah ingin berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian iblis ketika mendengarkan akan firman Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan dan kecenderungan untuk mendapatkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, saya pun bahagian daripada sesuatu juga yang rahmat Allah boleh kena juga kepada sesuatu. Saya pun sesuatu juga nakkan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak akan iblis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibelah dada beliau di tempat Siti Halimatus Sa'diyah, lalu ketika dibelah dada beliau dan diambil hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicuci oleh malaikat, maka ketika itu dikeluarkan dan dibersihkan daripada hati baginda Rasulullah haddu syaitan, yakni bahagian daripada syaitan yang boleh untuk mendapatkan rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagian rahmat yang ada di dalam hati Rasulullah yang boleh dikenakan atau dikenai oleh syaitan dibersihkan oleh malaikat agar supaya syaitan tidak mendapatkan rahmat daripada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau tidak dibersihkan bahagian daripada rahmat yang ada di dalam hati Rasulullah yang boleh didapat oleh iblis, maka iblis pun akan juga mendapatkan bahagian daripada rahmat yang tersimpan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perkara itu dibersihkan oleh Allah dengan membuktikan bahwasanya iblis tidak akan mungkin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka para kaum Yahudi juga ingin juga mendapatkan bahagian daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ayat tersebut diceritakan juga orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Maka mereka kaum Yahudi juga mengatakan kami bertakwa juga kepada Allah, kami juga mengeluarkan zakat. Akan tetapi ayat itu disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takwa, bukan hanya mengeluarkan zakat, akan tetapi mesti mengikut kepada nabi yang ummi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya itu ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sifatnya adalah mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah kepada perkara-perkara yang mungkar, dan ini adalah merupakan bahagian daripada keimanan yang dituntut oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mahu beriman kepada baginda Rasulullah, maka mereka dengan walaupun bertakwa, walaupun mengeluarkan zakat, tapi tidak mengikut kepada Rasulullah, maka tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan rahmat itu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menunaikan zakat dan juga mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bertuahnya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dengan Rasulullah, sehingga kita mendapatkan rahmat disebabkan oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kita merespon ajakan Rasulullah, menerima ajakan Rasulullah dan mengikut kepada Rasulullah. ونحن في هذا الليلة اجتمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المسجد العظيم متعرضين
لرحمات الله تعالى ولعطفاته ولعطاياه ولنفحاته، كما في الحديث: إن يرهم في أيام ذلك النفعات فتعرضوا لها. ورد أن الله تعالى خلق 100 رحمة واحدة أنزلها إلى الأرض بين الخلائق، وبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تطعم الطيور أفراخها، وبها ترفع الرأس بجها عن ولدها. وادخر سبحانه وتعالى ادخر عنده 99 رحمة يرحم عباده يوم القيامة. إن يربكم في أيام نفعات فتعرضوا لها. بماذا يكون التعرض للنفحات الإلهية والعطايا الربانية والمواقف الرحمانية؟ التعرض لذلك يكون بالجد والتسبير بمرضاة الله العلي الكبير، والتعرض يكون بالمحافظة على الأذكار الواردة والأذكار الأدعية الواردة على الحضور في مجالس محظورة مثل هذا المجلس وغير من المجالس. ويتعرض يكون بأن يسعى الإنسان في إزالة الموانع التي تمنع من حصول الرحمة، مثل حقوق الوالدين، مثل قطيعة الأرحام، مثل مشاحنة والمقاطعة بالمسلمين بعضا ببعض. في مثل هذه الأشياء يكون تعرض لرحمة الله تعالى، يكون تعرض للنفعات الإلهية. Kita berhimpun di tempat ini, di masjid yang agung ini, untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari mempunyai pemberian, mempunyai hadiah untuk diberikan oleh Allah setiap hari. Maka hendaklah kamu, kata baginda Rasulullah, meraih dan mencari akan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyak dan begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Daripada 100 itu satu yang diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini, yang dengan satu rahmat itu semua makhluk saling kasih mengasihi. Burung kepada anaknya dan juga semua hewan mempunyai kasih sayang berkat daripada satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada 100 rahmat, 99 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di hari kiamat, untuk diberikan kepada orang-orang yang dikasihi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana di dalam hadis tadi Nabi menyuruh kita untuk mencari tempat untuk mendapatkan pemberian dan hadiah dari Allah. Macam mana kita nak mencari dan bagaimana untuk mendapatkan rahmat tersebut? Beliau Habib Zain mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mempunyai kesungguhan dan berusaha untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak berzikir dan melazimkan diri istiqamah di dalam berzikir, dengan banyak berdoa dan juga sentiasa merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghadiri majlis-majlis baik seumpama ini yang merupakan tempat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat Allah juga dengan berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjadi sebab rahmat terhalang untuk diberi kepada orang tersebut, seperti derhaka kepada orang tua, seperti memutuskan tali silaturahim, seperti bermusuh-musuhan satu kepada yang lain. Perkara-perkara ini adalah menjadi penghalang untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yang kalau seseorang menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut, ia layak untuk mendapatkan rahmat Allah. هذه ليلة عظيمة من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ويتعرض فيها رحمات الله تعالى، وينبغي إحياءها بالعبادة بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ليلة الإسراء والمعراج لا خلاف بين العلماء ولا بين أهل العلم في وقوع الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في تعيين وقتهما. فجمهور العلماء
وجمهور أهل السنة جماعة، وعلى العمل في جميع الأعصار والأمصار أن في مثل هذه الليلة ليلة 27 من شهر رجب المبارك. وقصة الإسراء، معجزة الإسراء ثابتة مذكورة بنص القرآن الكريم، ولهذا يقول أهل العلم من أنكرها فهو مرتد خارج عن الإيمان، لأنه مكذب للنص القاطع، النص القرآني. وأما معجزة المعراج فقد ثبتت في السنة المطهرة والأحاديث الصحيحة، فمنكرها فاسق متعرض للخطر، وهما معجزتان وليس معجزة واحدة. الإسراء معجزتان وليس معجزة واحدة، فإن الإسراء هو رحلته صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، هذا هو. وأما المعراج وصعوده صلى الله عليه وسلم من صخرة بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى قاب قوسين أو أدنى. وكان إسراء والمعراج كان في ليلة، وكان في اليقظة لا في المنام، كان ليلة في اليقظة، وهما من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد من الأنبياء. Malam ini adalah malam yang begitu agung dan begitu mulia. Malam ini adalah merupakan malam doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi orang yang beriman menghidupkan malam yang mulia dan agung ini dengan pelbagai macam aktiviti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan satu peristiwa yang benar dan merupakan peristiwa yang hak, yang mana terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang menjadi perbezaan di antara ulama berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mengenai waktunya. Bilakah berlaku peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj? Walaupun ramai daripada para ulama yang mengatakan bahwasanya peristiwa agung ini terjadi pada malam 27 di bulan Rajab yang kita berada di dalamnya pada malam hari ini. Peristiwa Isra dan juga Mi'raj adalah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun Isra disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan mereka para ulama mengatakan barang siapa yang mengingkari akan peristiwa Isra, yaitu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mengingkarinya adalah merupakan orang yang keluar daripada agama Islam, oleh kerana ia mendustakan satu kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian ia mendustakan kepada Al-Qur'an. Adapun peristiwa Al-Mi'raj adalah ditetapkan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang mengingkarinya akan tergolong daripada orang-orang yang fasik, yang terancam kepada bahaya yang begitu besar bila mana mengingkari kepada peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan dua mukjizat. Yang pertama adalah peristiwa Isra, itu satu mukjizat, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa. Dan mukjizat yang kedua adalah Al-Mi'raj, yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sakhrah, yaitu tempat di Palestin, menaik daripada tempat tersebut menuju ke langit sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa itu berlaku di waktu malam dan berlaku dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Dan ini adalah merupakan satu keistimewaan yang dikhaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan tidak berlaku kepada selain beliau. ودليل على أن الإسراء بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم
قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده. من هو هذا العبد؟ هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال بروح عبده، قال بعبده. العبدية إنما تطلق على الروح والجسد، إنما تطلق العبدية على الروح والجسد. وإن الله فرض عليه في هذا الإسراء الصلاة الخمس والأحكام الشرعية إنما تتلقى بالروح والجسد، لا بالروح فقط. وقد جمع الله له صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في بيت المقدس جميع الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى. فلما حضرت الصلاة تلاهم إماما فأخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فقدمه إماما وصلى بهم. فلما فرغ من الصلاة أتدري من صلى خلفه يا محمد؟ قال لا، كل نبي بعثه الله تعالى. قد أشار إلى هذا بلاد قصيدة إمام الحداد. وقد جمع الأسرار الأمر كله وحفظه موعد الخلق برحمته. ختم الله نبوته وتدى لا من ختم من بدايته. وإن رسول الله من غير مرة إمام العلي إطلاق في مود حضرته وصلى وخلفه فإذا هو المقدم والرأس لأهل رسالته صلوات الله وسلامه عليه. Perjalanan Isra dan juga Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah dengan ruh dan juga jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang maksud daripada firman Allah, Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Allah sebutkan dalam ayat ini memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan dengan ruh hambanya, akan tetapi menyebutkan dengan hambanya, yang mana kalimat hamba itu tidak dapat diterjemahkan kecuali gabungan daripada ruh dan juga jasad seseorang, barulah ia akan dikatakan hamba. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan juga ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapat oleh beliau daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, daripada salat 5 waktu ini yang diwajibkan, adalah ada hubung kait dengan ruh dan juga jasad. Maka yang diperjalankan, yang memperjalankan yaitu Allah kepada Rasulullah dengan ruh dan jasadnya untuk menerima satu ajaran dan perintah yang ada kaitan juga dengan ruh dan juga jasad, yaitu salat 5 waktu. Maka baginda Rasulullah ketika diperjalankan dan dihimpunkan bersama dengan seluruh para anbiya di Baitul Maqdis, lalu Jibril alaihissalam mengambil tangan baginda Rasulullah dan mengedepankan baginda Rasulullah untuk menjadi imam di antara sekian ramai para anbiya. Setelah selesai daripada salatnya, Jibril bertanya kepada Rasulullah, tahukah kamu siapa orang yang ada di belakang kamu salat bersama dengan engkau? Maka dijawab oleh Jibril sendiri, seluruh para anbiya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat bermakmumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang terungkap dan terurai melalui bait-bait syair Imam Abdullah bin Al-Haddad yang dibacakan sebentar tadi, yang menceritakan tentang didahulukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj. وقد فرض الله عليه الصلاة والسلام على أمته في هذا الليلة الصلوات الخمس. أول ما فرضها كان 50 صلاة. لم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بإشارة من نبي الله موسى عليه السلام، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإنه لو منك لا تطيق ذلك. فلم يزل الله تعالى يحمد عنه خمسا إلا أن بقي 5 صلوات فلا يبدل القول إليه وما علم بضلال عليه. هن 5 وهن 50. قد خفق عن عباده. هن 5 وهن 50. 5 في العدد والحساب و50 في الأجر والثواب. فلما فرض عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة أمر الله تعالى أن يرجع إلى الدنيا لأجل تبليغ الرسالة. فقال عليه السلام لربي تبارك وتعالى يا رب، ومن يخرج من هذا الحضر إما يجد من الأنس والقرب والراحة واللذة. يا رب من يخرج من هذه الحضرة أي محمد لابد ما ترجع إلى الدنيا لأجل تبليغ الرسالة.
وما وجدته عندي من الراحة من الدلة من الروح من البر فاجعله لك في صلاتك في كل صلاة صليها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يقول عليه الصلاة والسلام حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عين في الصلاة، فالصلاة قرة عين سيد المرسلين ومفزع عباد الصالحين وعصام الدين. Di dalam peristiwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Setelah awalnya menerima 50 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya, maka baginda Rasulullah kembali memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan nasihat dan juga isyarat daripada Nabi Musa, maka Nabi kembali kepada Allah untuk memohon keringanan. Setiap kali mendapatkan keringanan 5, kemudian kembali kepada Nabi Musa dan kembali kepada Allah 5 dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada 50 waktu dikurangkan sehingga 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia adalah merupakan 5 waktu salat walaupun ganjarannya adalah